أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعترته وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد البرزخ بين الأحدية والواحدية وبين البطون والظهور، سر التجلي الأعظم، أحمد البداية والبشارة، محمد النهاية والهداية، محمود السيرة والسريرة، مصطفى العناية والرعاية، وعلى آله وسلم عدد كمالك وكما يليق بكماله. اللهم صل على سيدنا محمد مجل الربوبية بقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومفتتح النبوة بقول وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وتجلي الألوهية الأعظم بقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صاحب الخلق العظيم والنهج القويم والصراط المستقيم، الرؤوف الرحيم، وعلى آله وسلم بقدر ما وضعته فيه من أسرارك، واجعل لنا منه أوفر نصيب من العناية والرعاية يا الله يا مجيب. اللهم صل على سيدنا أحمد الأولية والرسالة، وسيدنا محمد الآخرية والنبوة والهداية، المتخلق بالعبودية والقائم بحقوق الربوبية والألوهية على أكمل وجه، وعلى آله وصحبه وسلم كما هو أهله بما أنت أهله، وأنلنا منه وعلى يديه أوفر نصيب من القرب والتخصيص يا كريم يا مجيب يا ودود يا الله يا الله يا الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبنا وتاج رؤوسنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan daripada Allah dapat kita bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini untuk kita mempelajari pada pagi hari kelahiran baginda Nabi. Kita nak belajar hadis baginda Nabi. Alhamdulillah. Dipetik pula daripada Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Subhanallah, kitab yang paling sahih selepas Al-Quran, yang telah diusahakan peringkasannya oleh Al-Imam Ibnu Abi Jamrah radhiyallahu taala anhu. Semoga usaha kita yang tidak pernah erti jemu di dalam mengenal dan mencintai setiap bicara mulia sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita keberkatan di atas apa yang telah kita lakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mulakan pada hari ini, mungkin ada di kalangan kita kali pertama bertemu, maka di hari keberkatan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, saya ingin meriwayatkan sepotong hadis yang diperdengarkan kali pertama kepada para hadirin. Mungkin yang lain biasa dengar, mungkin ada yang pertama kali bertemu. Maka saya nak baca sepotong hadis yang saya mendengar hadis ni daripada guru saya Syekh Usamah bin Badi' Sa'idan Al-Filastini, dan itulah hadis yang mula-mula saya dengar daripada beliau. Beliau menyatakan bahawa beliau telah mendengar hadis ini daripada Syekh Muhammad Abdul Huda Al-Yaqubi, dan kata beliau itulah hadis yang pertama kali, itulah hadis yang mula-mula saya dengar daripada beliau, iaitu daripada Syekh Muhammad Abu Huda Al-Yaqubi, terus naik ke atas daripada seorang perawi ke seorang perawi yang saya tak sebutkan namanya pada pagi ini kerana kesuntukan masa, sampailah kepada seorang ulama yang bernama Abdul Rahman bin Bishr bin Al-Hakam. Beliau menyatakan beliau telah mendengar hadis ini daripada Sayyidina Sufyan bin Uyainah, dan itulah hadis yang mula-mula beliau dengar daripada Sayyidina Sufyan bin Uyainah. Sayyidina Sufyan bin Uyainah meriwayatkan hadis ini daripada Amru bin Dinar
Amr bin Dinar meriwayatkan hadis ini daripada Abu Qabus. Abu Qabus meriwayatkan hadis ini daripada bekas tuan beliau, iaitu Sayyiduna Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'. Yang bermaksud, orang yang merahmati akan disayangi oleh Tuhan yang Maha merahmati. Rahmatilah siapa yang berada di atas muka bumi. Tuhan yang berada di langit merahmati kamu semua. Rahmatilah apa yang berada di atas muka bumi, yang di langit merahmati kamu semua. Hadis ini adalah hadis yang dijadikan sebagai satu tradisi bermula daripada murid kepada Sayyidina Sufyan bin Uyainah, iaitu Sayyidina Syekh Abdul Rahman bin Bishr bin Al-Hakam. Beliau mendengar hadis ni kali pertama daripada guru beliau, iaitu Syekh Sufyan bin Uyainah. Apabila Syekh Abdul Rahman menceritakan kepada murid beliau, salah seorang murid beliau iaitu bernama Ahmad bin Muhammad bin Yahya Al-Bazzaz, menyatakan itulah hadis yang mula-mula saya dengar daripada guru saya Abdul Rahman bin Bishr. Turun terus daripada generasi ke generasi, semua menyatakan itulah hadis yang mula-mula saya dengar daripada guru saya Fulan bin Fulan. Sampailah guru saya Syekh Usamah bin Badi' Sa'idah Al-Filastini menyatakan kepada kami beliau telah mendengar hadis ni daripada Syekh Muhammad Abdul Huda Al-Yaqubi, dan kata guru saya Syekh Usamah, itulah hadis yang mula-mula saya dengar daripada Syekh Muhammad Abdul Huda Al-Yaqubi. Maka manakala saya pula telah mendengar hadis ni daripada Syekh Usamah bin Badi' Sa'idan, dan itulah hadis yang mula-mula saya dengar daripada beliau. Mungkin di kalangan kita yang ada pada hari ini pertama kali bertemu dengan saya, maka itulah hadis yang mula-mula tuan-tuan dengar daripada saya. Yang saya dengar kali pertama daripada guru saya pun begitu, naik ke atas sampailah kepada Sayyiduna Abdul Rahman bin Bishr bin Al-Hakam. Beliau riwayatkan hadis ini daripada Sayyidina Sufyan bin Uyainah. Sayyidina Sufyan riwayatkan hadis ini daripada Amr bin Dinar. Amr bin Dinar riwayatkan daripada Abu Qabus. Abu Qabus riwayatkan daripada Sayyiduna Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, bahawa Nabi bersabda, hadis yang tuan-tuan dengar sebentar tadi, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang yang merahmati, yang menyayangi akan disayangi oleh Tuhan yang merahmati. Irhamu man fil ardi, rahmatilah siapa sahaja yang berada di atas muka bumi ini. Yarhamukum man fis sama, yang berada di langit akan merahmati kamu semua, iaitu para malaikat Allah yang berada di langit akan merahmati dan menyayangi kita semua yang merahmati sesama hamba Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas muka bumi. Apabila para malaikat yang berada di langit merahmati kita, itu tanda besar betapa Allah juga merahmati kita semua. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Hadis ini dijadikan sebagai hadis yang diperdengarkan kali pertama kepada para hadirin, supaya kita yang nak mempelajari hadis Rasulullah memiliki sikap sayang menyayangi sesama hamba Allah, sekalipun dia Muslim, sekalipun dia bukan Muslim, sekalipun dia manusia ataupun binatang, hatta tumbuh-tumbuhan, hatta alam sekitar, kesemuanya adalah makhluk Allah. Sikap menyayangi sesama makhluk Allah akan membawa keredaan malaikat. Keredaan malaikat tanda betapa Allah meredai orang yang menyayangi dan mengasihi belas kasihan ihsan terhadap sesama hamba Allah. Apatah lagi kita membicarakan bicara Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad merupakan rahmat bagi seluruh alam. Para hadirin yang dirahmati Allah, saya mengira di antara guru saya Syekh Usamah bin Badi' Sa'idan naik ke atas sampailah kepada Sayyiduna Abdullah bin Amr, guru-guru yang telah menyambungkan sabda Nabi ini kepada saya. Semuanya ada 25 orang. Saya kira-kira seorang-seorang, semuanya ada 25 orang. Termasuk kalau tuan-tuan mendengar dan meriwayatkan hadis ini melalui saya, bermaksud di antara tuan-tuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis ini adalah seramai 26 orang. Bermula daripada Sayyidina Abdullah bin Amr yang mendengar hadis ini secara langsung daripada Nabi, turun ke bawah sampailah kepada saya yang banyak melakukan kesilapan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita akan menyambung pembacaan hadis mukhtasar sahih al-Imam Al-Bukhari
yang disusun, yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Abi Jamrah radhiyallahu taala anhu di dalam kitab beliau Jam'un Nihayah fi Bad'il Khairi wa Ghayah, dengan sanad yang bersambung daripada guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi melalui guru beliau iaitu Syekh Abdullah bin Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari, naik ke atas sampailah kepada Al-Imam Ibnu Abi Jamrah iaitu Al-Imam Abdullah bin Sa'd bin Ahmad. Semoga Allah meridai beliau, meridai guru-guru beliau, meridai para murid beliau dan seluruh para ulama yang telah menyambungkan kitab ini dengan susah payah sampai diwarisi, dipersembahkan dari generasi ke generasi sehingga sampai kepada kita pada hari ini biiznillah. Dan semoga Allah merahmati Al-Imam Al-Bukhari yang telah menghimpunkan hadis-hadis sahih dengan penuh susah payah sehingga dapat kita tatap dan dapat kita pelajari sebahagiannya melalui kitab Al-Imam Ibnu Abi Jamrah. InsyaAllah pada hari ini kita akan masuk pada hadis yang saya kira hadis yang Allahumma salli wa sallim, hadis yang ke-129 kalau saya tak silap. Hadis yang ke-129. Rasanya kita dah baca hadis yang 128 Alhamdulillah. Hadis 128 kita dah baca. Dah ya? Baik, kita akan masuk pada hari ini hadis yang ke-129 daripada kitab Jam'un Nihayah yang menghimpunkan hadis-hadis pilihan daripada Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Sahih Bukhari semuanya ada 7,000 lebih hadis. Al-Imam Ibnu Abi Jamrah pilih. Akhirnya beliau telah mengumpulkan 297 hadis yang dipetik daripada Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Hari ini insya-Allah kita akan sambung pembacaan kita yang telah pun kita pelajari alhamdulillah daripada hadis yang pertama sampailah kepada hari ini jatuh hadis yang ke-129. Semoga Allah merezekikan kita untuk mengkhatamkan kitab ini biiznillah subhanahu wa taala. Dan kepada yang tak dapat hadir pada majlis-majlis seperti ini, alhamdulillah saya merakamnya sendiri. Jadi siapa yang nak mendengarnya, kalau ada manfaat bolehlah diambil daripada saya biiznillah subhanahu wa taala secara percuma biiznillah. Baik, kita masuk kepada hadis yang ke-129 ataupun dalam sebahagian kiraan hadis yang jatuh pada 130. Kalau dalam buku kita tu hadis yang bernombor 129. Bismillah wassalatu wassalamu ala al-habibi sayyidina wa maulana Muhammadin sahibiz zikra Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الجزاء إلى سيدنا الإمام ابن أبي جمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مختصره وسائر كتبه وشراحها اللهم آمين. يقول الإمام ابن أبي جمرة رضي الله تعالى عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت يا رسول الله أي العمل أفضل قال الصلاة على ميقاتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو استزدته لزادني. Yang bermaksud mushaf 258, mushaf yang ke-258 biiznillah subhanahu wa taala daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kataku, wahai Rasulullah, apakah amal yang terlebih afdal? Apakah amalan yang terbaik, yang terlebih afdal, yang paling banyak pahalanya? Bersabda ia, iaitu bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sembahyang pada waktunya. Berkata aku, iaitu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kemudian apa lagi? Kemudian apakah lagi? Sabda ia, berkebajikan kepada dua ibu bapa. Bertanya aku kemudian, apakah lagi? Jawab Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam berjihad pada jalan Allah. Maka diamlah aku daripada bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau aku tambah lagi pertanyaan itu, nescaya menambah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada aku jawapannya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini menceritakan bagaimana beliau pernah bertanya soalan kepada Nabi, apakah perbuatan yang terbaik? Akhirnya Nabi kata, yang paling terbaik sembahyang dalam waktu, sembahyang pada waktunya. Kemudian beliau tanya lagi, kemudian ya Rasulullah, apa lagi yang terbaik selepas itu? Nabi kata, buat baik dengan mak ayah. Kemudian ya Rasulullah, kata Nabi, berjihad fisabilillah. Kemudian beliau senyap, tak tanya kepada Nabi. Cuma kata Sayyidina Abdullah, kalau saya tanya lagi, garanti Nabi akan jawab lagi soalan-soalan yang saya ajukan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perasan, kadang-kadang Nabi SAW menjawab soalan yang sama dengan jawapan yang pelbagai. Dalam hadis ni, bila Nabi ditanya apakah amalan yang terbaik, maka Rasulullah SAW menjawab, sembahyang pada waktunya. Sedangkan dalam hadis yang lain, soalannya hampir sama. Seorang kata Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As, turut juga dalam Sahih Al-Bukhari, menceritakan bagaimana ada seorang lelaki tanya kepada Rasulullah, ayul islami khair? Apakah dia Islam yang baik? Maksudnya, apakah dia akhlak Islam yang baik? Apakah perbuatan yang baik dalam Islam? Nabi kata, tut'imu ta'am wa takrahu salam. Tut'imu ta'am wa takrahu salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Perbuatan yang terbaik adalah tut'imu ta'am, kamu bagi makan kepada orang. Wa taqra'us salam, kemudian kamu bagi salam kepada orang yang kamu kenali ataupun yang tidak kamu kenali. Pernah ada seorang sahabat Nabi tanya, apakah akhlak Islam yang terbaik? Nabi kata, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Perbuatan yang terbaik adalah kamu menjadikan lidah kamu dan juga tangan kamu itu tidak dibuat untuk menzalimi orang lain sampai orang rasa selamat daripada kejahatan lidah kamu dan juga tangan kamu. Jadi ini sekadar contoh bagaimana soalan yang hampir sama tetapi dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jawapan yang pelbagai. Kalau zaman kita satu soalan jawab macam-macam, orang kata ini orang lupa jawapan ni. Dia lupa jawapan tu, yang jadi sekejap jawab gini, sekejap jawab gini. Namun oleh kerana yang menjawab adalah Al-Habib Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mustahil Nabi menjawab berdasarkan hawa nafsu. Allah Ta'ala telah berfirman, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ. Tidaklah baginda bercakap berdasarkan hawa nafsu. Tidaklah baginda bercakap, melainkan semuanya adalah wahyu yang diwahyukan ke atas diri baginda. Jadi apabila kita menemui hadis yang seakan bercanggah, macam yang telah kita jumpa pada hari ini, sikap yang perlu kita miliki adalah kita meletakkan keyakinan mustahil Nabi cakap benda bercanggah. Adalah jawapan dia, cuma apa jawapannya? Tanggungjawab kita untuk mendalami daripada para ulama, bertanya kepada mereka apa sebenarnya jawapan kepada percanggahan-percanggahan yang zahir pada diri saya terhadap ucapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para hadirin, para ulama di dalam menjelaskan mengapa Nabi menjawab soalan yang sama dengan jawapan yang pelbagai, antara jawapan para ulama yang cuba memahami perkara ini, sebahagian mereka mengatakan kadang-kadang Nabi menjawab soalan tersebut dengan menilai orang yang bertanya. Bila orang yang bertanya, saya tanya apakah akhlak yang terbaik ya Rasulullah, dengan suluhan wahyu daripada Allah, Nabi tahu apa benda yang orang ni sering tinggalkan, apa benda yang sering dia cuaikan, sedangkan benda itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas Nabi pun jawab soalan tersebut dengan menyatakan perbuatan yang baik adalah perbuatan bagian-bagian yang perbuatan itu ditinggalkan oleh orang yang bertanya, supaya dia, rupanya yang terbaik yang selama ni aku tinggalkan. Tak jadi, kena kembali semula kepada perbuatan baik yang sering ku tinggalkan. Akhirnya bila orang bertanya macam-macam, bermacam-macamlah jawapan Nabi merujuk kepada orang yang bertanya.
Kadang-kadang orang yang bertanya tu, dia tanya soalan tersebut, dia pun dah selesai dah perkara tersebut. Tetapi mungkin kerana perkara itu di antara perkara yang sering dicuaikan oleh masyarakat ketika itu, walaupun tidaklah wajib sebagai contoh, tapi sering dicuaikan, maka Nabi pun jawab melihat kepada realiti semasa. Menyebabkan apabila soalan itu ditanya pada masa yang lain, jawapan Nabi mungkin berbeza. Kerana masalah yang telah dijawab sebelum ini dah selesai. Timbul masalah baru, Nabi pun jawab berdasarkan suasana dan realiti yang baru. Jadi atas itulah akhirnya kita mendapati soalan apakah akhlak yang terbaik, apakah Islam yang terbaik, sering berbeza di antara satu hadis dengan satu hadis yang lain. Pun begitu, apabila Nabi menjawab perkara itu antara perkara yang terbaik, itu menunjukkan perkara tersebut adalah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Merujuk kepada hadis yang ke-129 ini, bila ditanya, Nabi kata yang perbuatan yang terbaik, yang afdal itu adalah sembahyang berdasarkan waktunya. Apa maksud sembahyang berdasarkan waktunya? Ada dua kefahaman para ulama. Ada yang memahami iaitu sembahyang pada awal waktu. Maksud sembahyang pada waktunya itu sembahyang pada awal waktu. Kerana ada riwayat yang lain, bila ditanya apakah akhlak yang terbaik, apakah perbuatannya afdal, Nabi jawab sembahyang pada awal waktu. Jadi ada ulama faham maksud hadis Nabi yang kita tengah bicarakan sekarang ini, sembahyang berdasarkan waktunya iaitu pada awal waktu. Sebab awal waktu itulah terbaik dan kita dituntut untuk segera dalam melakukan amal ibadah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah Taala berfirman, bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu dan bersegeralah kamu untuk menuju kepada syurga yang lebarnya adalah selebar langit dan bumi, yang syurga itu disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi di antara benda yang terbaik dalam Islam yang dituntut adalah bersegera melakukan ibadah. Salat adalah ibadah yang sangat-sangat bernilai, sehingga akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan anugerah ini kepada Nabi bukan melalui perantara malaikat, sebaliknya secara langsung daripada Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj. Jadi maknanya sembahyang pada awal waktu, benda yang dituntut. Orang yang sembahyang tengah waktu okey juga, tapi tidak terbaik sebagaimana orang yang sembahyang pada awal waktu. Para ulama fiqh bincang, boleh tak nazar pada benda yang wajib? Contoh, saya bernazar sekejap lagi sembahyang zuhur, saya nak sembahyang zuhur 4 rakaat. Saya bernazar kerana Allah, saya akan sembahyang zuhur sekejap lagi 4 rakaat. Kata para ulama, ini tak nama nazar, batal nazar dia. Sebab tak boleh kita bernazar pada perkara yang wajib. Ataupun bernazar, saya nak tinggalkan benda haram, memang kena tinggal. Ataupun bernazar pada perkara yang tidak berpahala, tidak berdosa. Saya bernazar nak cukur rambut. Kalau bernazar cukur rambut masa musim haji umrah, okey, ibadah. Tapi sekarang ni kita tak ada haji, tak ada umrah apa kat Malaysia ni, tiba-tiba kita bernazar, insya-Allah kalau lulus sekian-sekian saya nak cukur rambut. Akhirnya kita pun bernazar cukur rambut. Cukur rambut tak dapat pahala, tak dapat dosa. Dia bukan perbuatan sunat. Dia bukan juga perbuatan wajib, makruh pun tidak. Maknanya kalau buat pun tak dosa, tak buat pun tak dosa. Kita bernazar dengan benda yang bersifat mubah, maka tidak berlaku nazar tersebut. Jadi macam mana Ustaz, nak kena cukur ke? Tak kena cukur, nazar tak berlaku. Nazar tak berlaku. Okey, dalam isu sembahyang pada awal waktu, boleh menazar tak? Saya bernazar zuhur lagi, saya nak sembahyang pada awal waktu. Maka kata para ulama, oleh kerana sembahyang pada awal waktu itu sunat, boleh bernazar dalam perkara sunat. Sebab nazar hanya dalam perkara yang disunatkan. Dia tak ada berlaku nazar dalam perkara yang wajib. Juga tiada nazar dalam perkara yang haram. Tiada juga nazar pada perkara yang makruh. Sebab nazar ni tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, iaitu mewajibkan perbuatan yang tidak wajib pada asalnya. Dalam keadaan perbuatan itu adalah di antara ibadah. Jadi orang sembahyang pada awal waktu itu sunat, bagus, banyak pahalanya. Tapi kalau tak nak sembahyang awal waktu, tapi masih dalam waktu, ya dia dapat pahala juga. Tetapi tidaklah sehebat orang yang sembahyang pada awal waktu. Maka boleh bernazar untuk sembahyang awal waktu. Kalau bernazar begitu, jadi wajib terus sembahyang pada awal waktu. Kalau tak buat, dalam keadaan tiada keuzuran, dosa kepada Allah. Sebab nazar berperanan untuk mewajibkan perbuatan yang pada asalnya tidak wajib. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah,
nak ceritanya, hatta para ulama bincang, kalau kita bernazar pada awal waktu sah nazar tadi. Kerana sembahyang pada awal waktu di antara perbuatan yang dituntut dan disunatkan di dalam Islam. Sembahyang pada awal waktu itu kefahaman yang pertama. Ada para ulama menyatakan Nabi SAW melalui hadis ini ingin menyatakan perbuatan yang paling bagus kamu sembahyang pada waktunya. Tak kiralah awal ke, tengah ke, akhir ke, yang penting dalam waktu, iaitu keseluruhan fardu solat dipenuhi di dalam waktunya. Jangan sembahyang lebih awal pada waktu. Jangan tinggal lagi 20 saat nak habis zuhur baru nak sembahyang zuhur. Maknanya kita akan dapat mungkin setengah rakaat dalam waktu dan sebahagian dan selebihnya di luar waktu. Maka ketika itu kalau kita buat dengan sengaja, haram hukum dia. Tapi kalau tertidur tu semua, maknanya benda tu tak termasuk di dalam dosa kerana kita tidak sengaja. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam ucapan Nabi sembahyang dalam waktu ni para ulama ada dua kefahaman. Ada yang mengatakan maksud Nabi sembahyang pada awal waktu. Ada para ulama mengatakan maksud Nabi iaitu sembahyang pada mana-mana waktu. Bila kita sembahyang pada waktunya, maka kita telah melakukan perbuatan yang besar di sisi Allah, kerana kita telah menunaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila soalan ini dijawab, Sayyidina Abdullah tanya, kemudian ya Rasulullah, apa pula perbuatan yang seterusnya? Kata Sayyidina Nabi SAW, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua ibu ayah. Berbuat baik kepada kedua ibu ayah. Berbuat baik ni sampai Allah Ta'ala wajibkan dalam Al-Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah memutuskan, telah menetapkan supaya kamu semua tidak menyembah melainkan hanya kepadanya, iaitu kepada Allah. Dan pada kedua ibu bapa itu hendaklah dibuat sikap baik kepada mereka berdua. Jadi taat kepada ibu bapa, berbuat baik kepada ibu bapa adalah perbuatan wajib, bukan perbuatan sunat. Maknanya maksud amalan yang afdal bukan amalan yang boleh tinggal, tetapi amalan yang mesti kena buat. Cuma dari segi turutannya macam mana? Okey, pertama Nabi kata yang terbaik iaitu kamu sembahyang pada waktunya. Jangan sembahyang luar waktu sebab dosa. Melainkan kalau kita tertidur, terlupa, tak sengaja, tak apalah. Hatta kalau kita kena ikat, para ulama bincang, kalau kita kena ikat di tiang, nak rokok tak boleh, nak sujud tak boleh, wuduk pun kita minta orang tak nak bagi. Saya nak wuduk ni, awak dah ikat saya nak sembahyang, adabkan saya ke kiblat. Tak boleh, wuduk tak dapat, kiblat pun tak boleh. Macam mana caranya? Sembahyang. Caranya, okey, mana boleh bergerak kepala? Kepala lah bergerak tuan-tuan. Allahu Akbar, ni tangan kena ikat ni, Allahu Akbar. Rokok, i'tidal, sujud, duduk dan terus sujud. Tapi kena ingatlah agak-agak kita di mana. Takut lagi lupa ni, aku buat apa ni kan. Kita maknanya sampai ke tahap itu, kita wajib sembahyang. Sembahyang ni tak wajib satu je. Selain daripada tertidur, selain daripada terlupa, sembahyang tak wajib bila kita telah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebab orang tolong sembahyangkan untuk kita. Itu pun ada di kalangan para awliya Allah. Dia memohon kepada Allah, ya Allah, sebagaimana aku gembira sujud kepadamu ya Allah, rezekikan aku untuk sujud di dalam kubur nanti ya Allah. Kita tak pernah doa begitu tak? Saya terlupa nama wali Allah sebut. Seingat saya Al-Imam Al-Bunani, salah seorang tabi'in seingat saya, ataupun tabi'in, generasi awal. Akhirnya dia meninggal. Bila meninggal dikebumikan, takdir Allah Ta'ala masa dah dikebumikan tu, tiba-tiba macam tanah tu runtuh atau semacam, akhirnya nampak mayat yang telah dikesemadikan tadi. Masa orang nak bangkit tu, orang tu perasan mayat tu duduk dan terus sujud dalam kubur. Terus dia cepat-cepat tanam, terus pergi jumpa anak perempuan kepada wali Allah yang saya terlupa namanya tadi. Tanya, apa yang ayahmu lakukan? Sebab kami lihat jenazah ayahmu sujud di dalam kubur. Kata anaknya, kalau itu yang kamu lihat aku sikit tak heran. Sebab itulah doa beliau setiap hari, memohon kepada Allah untuk dapat sujud dalam kubur. Hebat tuan-tuan. Bagaimana orang ada di kalangan hamba Allah cintanya kepada solat, akhirnya menjadi solat itu menjadi penyejuk dua matanya. Qurratu a'yunih, menjadi penyejuk mata mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas sembahyang, yang terbaik Nabi kata buat baik dengan kedua ibu bapa.
Hatta kalau ibu bapa kita tidak beriman kepada Allah, alhamdulillah kita rasa semua kita ni ibu bapa beriman. Kalau lihat dalam Al-Quran sampai Allah ajar kepada ibu bapa yang tidak beriman, kalau mereka suruh kita untuk melakukan kufur, kita tak taat. Sebab la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau membawa kepada maksiat Allah Ta'ala, membawa maksiat kepada Allah. Namun adakah ibu bapa yang tidak beriman kepada Allah boleh kita derhakai? Haram. Sebab dia ibu kita, dia ayah kita. Maka kita wajib berbuat baik kepada ibu bapa. Kerana Nabi pernah bersabda, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak berterima kasih kepada Allah. Orang yang patut kita paling terima kasih semestinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara yang seterusnya adalah ibu bapa kita sendiri yang telah bersusah payah menjaga kita dari kecil sampai kita dewasa. Maknanya Nabi menyatakan buat baik kepada kedua ibu bapa. Wala taqul lahumā uff. Jangan cakap aduh mak ni. Itu pun sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi pukul dan sebagainya. Kemudian apabila Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mendapat jawapan yang kedua, beliau pun tanya, seterusnya ya Rasulullah? Seterusnya ya Nabi? Kata Rasulullah, seterusnya kamu berjihad fi sabilillah, berperang fi sabilillah. Iaitu kita turun ke medan perjuangan, ke medan peperangan sekiranya berlaku peperangan. Iaitu kalau musuh masuk ke tempat kita, maka ketika itu wajib bagi semua orang yang mampu untuk berperang, tak kira lelaki, tak kira perempuan, untuk mengangkat senjata dan mengangkat apa saja yang mereka miliki untuk mempertahankan bumi Islam. Itu kalau musuh serang negara yang hampir dengan kita, tak wajib lagi ke atas kita sebab bukan negara kita, tapi wajib bagi orang setempat. Tapi kalau orang setempat dia memang tak memiliki kekuatan, maka negara Islam yang paling hampir, umat Islam yang paling hampir, wajib ke atas mereka secara fardu ain untuk membantu sahabat mereka yang sedang diperangi tersebut. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW menyatakan perbuatan ketiga yang terbaik adalah berjihad fi sabilillah, iaitu mengangkat senjata demi untuk mempertahankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu, tidaklah bermaksud Islam ni agama yang disebarkan dengan mata pedang. Sebab di dalam Islam, pedang hanya digunakan demi untuk menyelamatkan Islam. Selagi ada peluang untuk tidak digunakan peperangan, maka Islam menganjurkan perdamaian. Sebab tu sewaktu Nabi SAW telah bermimpi bahawa baginda tawaf di Makkah, cerita kepada para sahabat, semua pakak gembira. Akhirnya daripada Madinah, para sahabat beserta dengan Nabi keluar untuk menunaikan ibadah di Makkah Al-Mukarramah. Tiba-tiba disekat oleh Sayyidina Suhail bin Sayyidina Suhail bin apa saya terlupa. Sayyidina Suhail yang ketika itu masih lagi belum memeluk agama Islam. Akhirnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berlakulah perjanjian Al-Hudaibiyah. Dalam perjanjian tersebut Nabi tak diizinkan oleh orang Arab Mekah untuk masuk ke Mekah tahun tu. Tahun depan baru boleh masuk. Tengok. Ni semua dah pakai ihram dah ni. Maknanya menghalang mereka untuk melakukan satu ibadah. Cuma tidaklah wajib pada tahun tu, mana-mana tahun je lah. Tapi lihat bagaimana Islam menganjurkan perdamaian. Nabi menerima perjanjian tersebut. Sedangkan kalau nak angkat senjata boleh sangat. Sebab syaratnya macam berat sebelah. Kemudian menghalang orang nak buat ibadah. Pun begitu, oleh kerana Islam ni agama yang tidak mahukan darah manusia. Hanya terpaksa digunakan pedang dan senjata ni apabila kita nak pertahankan diri kita. Maka Nabi terima perjanjian tersebut dan baliklah para sahabat dan Nabi ke bumi Al-Madinah semula. Tahun depan baru datang balik untuk menunaikan ibadah di bumi Makkah Al-Mukarramah. Nak menunjukkan bahawa peperangan dalam Islam bukan sebagai satu tujuan untuk mengambil nyawa manusia, sebaliknya atas dasar untuk mempertahankan diri dan juga mempertahankan Islam daripada diserang sahaja. Seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, saya pun lepas tu tak tanya dah Nabi. Cukup 3 soalan ni. Dan kalau saya tanya, mesti Nabi akan jawab. Di sini kita dapat belajar bahawa di dalam menuntut ilmu perlu kita juga meraihkan keadaan orang yang mengajar tu. Kalau kita tengok dia letih, jangan kita gasak dia tanya soalan. Satu orang 10 soalan, yang datang 100 orang, pingsan tu alim tu. 1 soalan, 2 soalan. Saya ada 10 soalan yang tanya. Orang berkata itu 10, saya 20. Pingsan. Orang tak datang nak mengajar. Maknanya dalam kita nak menuntut ilmu, kita juga kena mengambil sikap Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, iaitu lihat keadaan.
Kalau nampak gaya orang nak banyak tanya, kita postpone soalan. Ni bukanlah buah sepelek nak bagi tuan-tuan jangan tanya. Tanyalah. Tak ada masalah. Tetapi dalam kita bertanya, kita juga kena meraihkan keadaan guru kita, sama ada beliau nampak keletihan ataupun sebagainya. Ada orang dia tak datang selalu. Bila dia datang tu ditanya sampai 20-30 soalan. Yang ni kurang molek. Kerana ini akan menyebabkan seorang guru mungkin jadi dia ni mesti nak tanya soalan berat-berat, letih aku nak menjawab. Menyebabkan tak ada perasaan yang gembira antara seorang guru dan seorang murid. Dari mana perkara ni kita dapat belajar? Daripada sikap Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang tanya 3 selesai, dah tak tanya dah. Sebab kasih kepada baginda Nabi dan tidak mahu memberatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi SAW menyebut tentang solat kerana solat ini adalah ibadah kita dengan Allah yang paling tinggi. Memang kalau semayang pun kena buat, ibadah lain macam mana? Zakat boleh tinggal ke? Tak boleh lah. Yang tertinggi pun kita kena buat, yang rendah-rendah lagi-lagi lah kita kena buat. Berbuat baik kepada ibu bapa. Okey, kalau buat dengan orang lain, dengan ibu bapa pun kita dituntut, orang lain pun mestilah juga. Nabi menggunakan yang tertinggi supaya kita mengambil berat dan turun terus ke bawah. Sebab kalau kita telah berjaya buat baik dengan ibu bapa, main dengan orang lain juga kita akan buat baik insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam masa yang sama, Nabi SAW juga menyatakan betapa pentingnya jihad. Hari ini kadang-kadang perasaan umat Islam yang takut kepada kematian itulah yang menyebabkan kadang-kadang kita tak berani nak menyatakan kebenaran. Takut menjang. Semuanya takut. Tak beranilah. Memang kita semua ada perasaan takut. Tetapi perlu dipupuk dalam jiwa kita, rasa takut kepada Allah itulah lebih utama berbanding takut kepada makhluk. Kalau kita dah takut sangat, nak buat macam mana? Tapi ini bukan yang terbaik. Yang terbaik adalah kita diajar untuk mempunyai perasaan yang takut hanya kepada Allah. Ambil contoh Sayyidina Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Beliau tidak diizinkan ikut perang Uhud kerana masih muda, baru umur 13 tahun. Tengok, tidak diizinkan untuk ikut perang. Bukan lari daripada perang, tidak diizinkan. Cuba kita tuan-tuan dibuka penyertaan, siapa nak berjihad? Senyumlah ke rasa? Yang bercakap ni first kali yang senyum. Saya banyak nak mengajar orang ni. Kalau saya syahid, siapa nak mengajar? Alasan. Maknanya kita ni mungkin kerana sudah terlalu jauh dengan ibadah al-jihad ini, menyebabkan kita memiliki perasaan takut yang sangat ketara. Pun begitu bukanlah maksud dia kita nak bunuh orang je, tidak. Kerana Nabi pernah bersabda, dan kita akan jumpa hadis ni insya-Allah, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kamu mengharapkan nak jumpa musuh. Was'alullaha al-afiyah. Minta kepada Allah moga Allah selamatkan semuanya, bagi kesejahteraan. Fa iza laqitumuhum fasbutu. Bila kamu dah bertemu, tetap jangan lari, tetap dalam perjuangan. Minta bertemu musuh tidak, tapi kalau bertemu, kalau Allah takdirkan, kita tidak akan goyah di dalam mempertahankan Islam. Ini sikap yang baik yang diajar dalam Islam. Baik, seterusnya tuan-tuan, kita masuk kepada Allah. Hadis yang seterusnya, yang baru saja saya sebut sebentar tadi. Hadis yang ke-130, wa anhu bihi qala an ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la hijrata ba'da al-fath walakin jihadu wa niyyah fa idza stunfirtum fanfiru. Yang bermaksud daripada Sayyidina Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hijrah, iaitu berpindah sesudah pembukaan kota Mekah, tetapi yang ada hanya berperang dan niat. Maka apabila diminta kamu semua perang, maka keluarlah kamu. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-130 ini menceritakan kepada kita bahawa selepas pembukaan kota Makkah, tiada lagi hijrah daripada bumi Makkah Al-Mukarramah. Sebab bumi Makkah apabila berlaku pembukaan kota Makkah sudah menjadi bumi Islam. Tapi peringkat awal, para sahabat yang berasal dari Makkah berhijrah, meninggalkan kota Makkah menuju ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah,
bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kerana bumi Mekah menolak perjuangan Islam. Bumi Mekah tidak mahu menjadikan dirinya sebagai tempat subur dalam melaksanakan Islam. Akhirnya Nabi berhijrah ke bumi Taibah, ke bumi Al-Madinah Al-Munawwarah, dan akhirnya berlakulah selepas perjanjian Al-Hudaybiyah, apabila orang Arab daripada pihak kufar belot atau mungkir dalam perjanjian Al-Hudaybiyah, Nabi dan para sahabat turun ke Mekah, dan akhirnya terbukalah kota Mekah, dibebaskan daripada pengaruh syirik, dan Nabi menghapuskan 360 berhala yang ada di sekeliling Kaabah. Maknanya sewaktu Nabi di bumi Makkah sebelum hijrah, Nabi solat dalam keadaan Nabi berada di Kaabah menghadap berhala yang ada di sekeliling Kaabah. Bila Nabi berada di Al-Madinah, Nabi sembahyang dalam keadaan menghadap ke Baitullahil Haram, dalam keadaan kiblat ketika itu adalah Kaabah yang penuh dengan 360 berhala. Di sini para ulama menyatakan, kadang-kadang ada benda kita terpaksa telan, tuan-tuan. Di antara dua kemudaratan, kita kadang-kadang terpaksa menerima, kita tak dapat mengelakkan kesemua kemudaratan yang ada, pun begitu kita mengelakkan yang paling besar. Nabi SAW diminta oleh Allah untuk menghadap Kaabah, dalam keadaan Nabi belum memiliki kekuatan ketika itu untuk menghancurkan berhala yang ada di bumi, yang berada di sekeliling Kaabah. Namun apabila Islam berjaya menawan kota Makkah, Nabi menghancurkan satu-satu berhala dari yang ada di keliling Kaabah yang berjumlah 360 berhala, dengan Nabi menyatakan, laqad ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Qad ja'al haqqu wa zahaqal batil, telah datang kebenaran, betul-betul telah datang kebenaran, dan rosak binasalah kebatilan, dan sesungguhnya kebatilan itu akan hancur binasa. Satu-satu dihancurkan oleh Nabi SAW setelah mana baginda berjaya untuk menguasai bumi Makkah, dan ketika itu bumi Makkah menjadi bumi Islam. Maka selepas dari peristiwa itu tiada lagi istilah hijrah daripada bumi Makkah, kerana hijrah adalah daripada bumi kufur kepada bumi Islam, demi untuk menyelamatkan akidah dan demi untuk memberikan keluasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pendapat para ulama yang kedua yang memahami hadis ni dengan menyatakan, maksud tiada hijrah selepas pembukaan kota Mekah, iaitu tiada lagi hijrah yang dapat menyamai pahala orang yang berhijrah daripada bumi Mekah. Selepas berlaku pembukaan kota Mekah, maknanya terputus, sudah tiada lagi istilah hijrah dari Makkah ke bumi Al-Madinah, yang pahala orang yang berhijrah daripada bumi Makkah ke Madinah ni sangat besar. Maknanya mungkin selepas itu berlaku, contoh satu negara, kita tinggal satu negara yang bukan Islam, dan akhirnya kita pindah ke tempat yang dapat melaksanakan Islam, maka itu juga dinamakan sebagai hijrah. Namun hijrah kita tadi tidak akan dapat menyamai pahala hijrah para sahabat yang berpindah dari bumi Makkah ke bumi Al-Madinah Al-Munawwarah bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maknanya ada dua pendapat para ulama dalam faham hadis ni. Tiada hijrah melainkan selepas pembukaan, iaitu ada ulama faham maknanya selepas Mekah berjaya ditawan oleh Islam, tiada lagi istilah berhijrah daripada bumi Mekah ke bumi Al-Madinah. Itu kefahaman pertama. Ada yang faham pula bahawa maksud ucapan Nabi tiada lagi hijrah yang dapat menyamai hijrah para sahabat yang berpindah dari bumi Mekah ke bumi Al-Madinah setelah selesai Mekah berada di bawah jajahan takluk Islam. Jadi dua pendapat. Dan di sini kita dapat bagaimana kefahaman para ulama dalam memahami hadis kadang-kadang berbeza. Kerana Nabi SAW memiliki ucapan yang begitu luas sehingga kadang-kadang tak terjangkau oleh orang lain. Ada orang faham, ada orang tak faham. Ada orang faham begini, ada orang faham yang cara lain. Dan sengaja Allah dan juga Nabi dalam kebanyakan firman Allah dan sabda Rasulullah didatangkan sabda dan juga firman Allah dengan lafaz yang umum yang boleh difahami dengan pelbagai makna, supaya berlaku perbezaan pandangan dalam memahami perkara tersebut, dan akhirnya kita akan dapat kepuasan dan dapat beramal dengan mana-mana kefahaman para ulama yang muktabar. Sebab kalau Allah nak menjadikan semua ayat Al-Quran macam wala taqrabu zina, boleh? Semuanya jelas, persis, tepat, tak boleh difahami dengan kefahaman yang lain, boleh? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan
riba. Boleh? Kalau semua ayat Quran begitu, semua hadis Nabi macam tu jelas, boleh. Tetapi Allah yang maha bijaksana dengan Rasulnya yang merupakan hamba kepada Tuhan yang maha bijaksana, menjadikan firman Allah dan sabda Nabi boleh difahami dengan pelbagai kefahaman, melainkan dalam perkara-perkara yang sangat penting yang perlu dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, yang mana kalau berbeza pendapat membawa kerosakan, barulah Allah dan Nabi mendatangkan ucapan yang jelas sehingga tidak akan khilaf di kalangan para ulama. Contoh dalam masalah hudud, tak ada khilaf dah. Orang bunuh orang kena bunuh balik, melainkan kalau keluarga diizinkan. Tu tak ada khilaf dah. Tak ada ulama kata sunat bunuh. Tak ada. Orang minum arak, minum arak ni tak boleh hari Isnin je. Kalau hari Khamis tak apa. Khilaf kan ulama. Tak ada. Semua kata haram. Arak ni memang tak boleh. Tapi kalau kita buka kedai, ada arak, lepas tu ada teh tarik, tak ada masalah. Tak ada juga. Semuanya tidak dibenarkan oleh syariat. Sebab apa? Dalilnya jelas. Macam mana dalilnya? Allah sengaja mendatangkan dalil yang jelas supaya tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi dalam kebanyakan hukum hakam sengaja Allah dan Rasul mendatangkan sabdaan dan juga firman yang boleh difahami dengan kefahaman yang pelbagai, supaya pertama, setiap seseorang berusaha mencari kebenaran berdasarkan kemampuan intelektual yang mereka miliki, iaitu orang ulama yang muktabar, yang berkelayakan. Mereka boleh menggunakan kemampuan intelektual mereka dalam memahami firman Allah. Dan yang kedua, supaya kita yang mungkin tak sampai ke tahap kealiman para ulama itu tersebut dapat berpegang dengan mana-mana pendapat yang kita sesuai dengan pendapat tersebut, yang mana pendapat itu dikeluarkan oleh ulama yang muktabar di dalam memahami sabda Nabi dan juga firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah menyebabkan banyak masalah fiqh berlaku khilaf para ulama. Hadis ni saja para ulama ada dua pendapat. Dan ada juga ulama semasa, dia faham lain pula. Dia kata tiada lagi hijrah selepas adanya Fathul Bari. Contohnya yang salah faham bukan Fathul Bari Malaysia. Fathul Bari zaman kehebatan ulama Islam satu ketika dahulu. Kerana ada seorang ulama namanya Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau telah menghuraikan Sahih Al-Imam Al-Bukhari dengan huraian yang begitu hebat dan dinamakan sebagai Fathul Bari. Ada para ulama faham seakan-akan Nabi juga nak menyatakan selepas wujudnya kitab Fathul Bari, sudah tidak ada lagi kitab hebat yang dapat menghuraikan hadis Sahih Al-Bukhari. Ada ulama faham gitu. Cuma kefahamannya agak lain sedikit lah. Pun begitu, itu di antara isyarat yang menarik memang. Kalau kita lihat dari segi realiti, seakan-akan tidak ada kitab dalam menghuraikan Sahih Al-Bukhari yang dapat menandingi kehebatan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang menghuraikan Sahih Al-Bukhari. Subhanallah. Baik, seterusnya Nabi menyatakan walaupun tiada lagi hijrah, tetapi yang ada adalah jihad. Selagi mana kita masih hidup, perjuangan untuk melaksanakan Islam terus ada. Kalau terpaksa sampai ke dengan persenjataan, dengan persenjataan. Tapi kalau dengan tidak saya bersenjata, dengan cara sebagai contoh sistem pilihan raya ataupun sistem demokrasi, apa saja sistem yang dibenarkan oleh syariat yang tidak bercanggah dengan hukum, gunakan untuk memperjuangkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada zaman baginda Nabi, caranya dengan peperangan. Namun apabila dapat dielakkan peperangan, dibuat dengan cara perdamaian, menunjukkan perjuangan untuk melaksanakan Islam dan menobatkan agama Allah akan terus berterusan walaupun hijrah daripada Makkah ke Al-Madinah sudah tidak lagi berlaku. Dan yang akan juga turut berlaku adalah niat yang baik. Niat yang baik, saya teringin nak mati syahid. Niat nak mati syahid, kalau kita mati tak mati syahid pun Allah bagi pahala mati syahid. Saya baca semalam kebetulannya dalam kitab Umdatul Qari, pengarang kitab Umdatul Qari yang juga menghuraikan Sahih Al-Imam Al-Bukhari, mendatangkan sepotong hadis yang menyatakan orang yang niat nak mati syahid, walau dia mati di atas katil sekalipun, dia akan dapat pahala mati syahid. Sebab niat yang baik, niyatul mu'min khairum min amalih. Niat seorang mukmin lagi baik daripada amalan dia. Walaupun kita tak mampu nak buat satu amalan, tapi kita niat, saya nak buat ni, saya nak buat ni, saya teringin nak buat begini, saya berniat nak buat begini. Walaupun mungkin kita tak buat, niat kita tadi sudah membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam banyak hadis Nabi ajar kita supaya niat dengan benda yang baik. Kalau kita sebagai contoh dalam apa namanya, Nabi SAW sebut kita, dalam hadis yang pernah kita pelajari sebelum ni, iza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi yahtasibuha fahiya lahu sadaqah. Tengok, Nabi ajar,
Dan hadis ni kita dah bincang sebelum ni dalam kitab kita yang sedang kita pelajari ni. Idza anfaqa ar-rajulu ala ahli, apabila seorang lelaki bagi nafkah kepada ahli keluarga dia, pergi pasar beli lauk, bagi duit kepada anak-anak sekolah, yahtasibuha, dia buat tadi mengharapkan kerana Allah, fahiyalahu sadaqah, yang dia bagi tadi dapat pahala seumpama bersedekah. Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, benda yang mungkin kita kadang-kadang rasa itu tanggungjawab kita, tapi kalau tak diniatkan kerana Allah, ia tidak berdosa, tetapi rugi tak dapat pahala. Nabi sentiasa mengajak kita supaya niatkan segala apa yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi menyatakan sesungguhnya sesungguhnya hijrah itu sudah tiada lagi. Hijrah daripada bumi Makkah ke bumi Al-Madinah. Namun yang akan terus ada adalah jihad dan juga niat yang baik. Kemudian Nabi SAW menyatakan, apabila kamu telah disuruh untuk berjihad, diminta untuk keluar berperang fisabilillah, maka keluarlah. Daripada sini para ulama menyatakan, sekiranya negara memiliki tentera khusus, maka ketika itu rakyat awam tidak wajib untuk berperang. Namun sekiranya tentera ataupun kerajaan menetapkan orang bahawa kita mesti terlibat dalam peperangan, maka ketika itu menjadi fardu ain ke atas kita untuk terlibat di dalam peperangan. Peperangan fisabilillah ni dia bukan wajib fardu ain ke atas setiap individu muslim, sebab dia fardu kifayah. Kalau dah ada orang yang buat dah cukup, maka tidak perlu umat Islam yang lain untuk turut serta dalam medan peperangan. Tapi kalau bilangan tak cukup sehingga kerajaan kata kita minta tenaga sukarelawan, orang lelaki yang berumur daripada umur sekian-sekian yang tak ada masalah penyakit diminta untuk perang, maka kalau kita termasuk dalam golongan yang tak sakit, yang kena dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh kerajaan Islam, maka wajib kita turun perang, kerana Nabi kata fa izastum firtum fanfiru. Apabila kamu telah diminta untuk keluar berjihad fisabilillah, maka hendaklah kamu keluar mentaati pemerintah Islam yang minta kita keluar demi untuk membela Islam dan membela kerajaan Islam yang telah dibina ketika itu, biiznillah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis yang ke-130 ni menceritakan tentang kepentingan berjihad dan juga kepentingan berniat dengan niat yang soleh. Baik, kita masuk pada hadis yang ke-131. Kuliah maraton tuan-tuan, sampai pukul 3.30. Subhanallah. Moga-moga banyak kita dapat belajar pada hari ini, insya-Allah. Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-131. Wa anhu bihi qala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala Sulaiman bin Dawud alaihi assalam la atufanna al-lailata ala 100 imra'at. Maafkan saya baca sekali lagi. Qala Sulaiman bin Dawud alaihi assalam la atufanna al-lailata ala 100 imra'ah atau 99 imra'ah kulluhunna ya'ti bi farisin yujahidu fi sabilillah faqala lahu sahibuhu insyaallah falam yaqul insyaallah falam yahmil minhunna illa imra'atun wahidah ja'at bi shiqqi rajulin walladhi nafsu Muhammadin biyadihi law qala insyaallah lajahadu fi sabilillahi azza wa jalla fursanan ajma'un. Subhanallah. Ini kisah yang Nabi cerita tentang apa yang pernah berlaku pada hayat Sayyidina Nabi Allah Sulaiman bin Daud alaihima wa ala nabiyina salatu wassalam. Hadis ini bermaksud daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, telah berkata Sulaiman bin Daud alaihi salam. Betulkan kalau tuan-tuan rajin, alaihi massalam. Dalam kitab kita tulis terjemahnya alaihi salam, yang dalam teks Arabnya alaihi massalam. Alaihi salam bermaksud ke atas baginda seorang itu salam sejahtera daripada Allah. Tapi yang disebut ni dua orang nabi, iaitu Nabi Sulaiman dan juga Nabi Allah Daud alaihi salam. Nabi Sulaiman anak kepada Nabi Allah Daud. Maka apabila disebut nama dua orang nabi, kita mendoakan kedua-dua nabi tadi dengan menyatakan alaihi massalam. Kalau di sebahagian ulama Al-Azhar pula, dia sebut nama dua orang nabi, dia akan sebut alaihima
wa ala rasulina salatu wassalam, ke atas baginda berdua dan juga ke atas rasul kami iaitu Nabi Muhammad, salam dan juga salawat. Sampai ada para ulama sebut nama nabi-nabi lain pun mereka akan teringat juga kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana umat Islam adalah umat yang jiwa mereka sentiasa dekat untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Sulaiman bin Daud alaihi wassalam wa ala rasulina salatu wassalam, demi Allah, sesungguhnya aku akan mengelilingi pada malam ini ke atas 100 orang perempuan atau 90 orang perempuan. Betul kan tuan-tuan? 99. Tambah kalimah 9 lagi Bukan 90 orang perempuan, 99. Alhamdulillah, ini kelebihan kita belajar dan Allah Ta'ala mentakdirkan Al-Quran juga hadis Nabi datang dengan bahasa asal. Jadi walau kita baca terjemah, kita tengok tak sama dengan teks Arab, kita boleh betulkan, Alhamdulillah. Dan ini tak berlaku dalam Bible, tak berlaku dalam mana-mana kitab sebelum ni. Kerana Allah yang menjaga Al-Quran, Allah akan jaga sampai hari kiamat. Maka termasuklah as-sunnah, iaitu sunnah baginda Nabi yang merupakan huraian kepada Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, kita dapat belajar dengan bahasa asal. Kemudian kita terjemah. Kalau salah, kita boleh tahu mana yang salah. Tapi hari ini orang Kristian dia tak ada kitab asal. Akhirnya dia berpadu dengan terjemah. Akhirnya terjemah dengan terjemah pun beza. Berlaku pula perbezaan yang ketara. Saya pernah tengok Bible dalam bahasa Melayu. Bila dalam New Testament, apabila anak murid Al-Hawariyun, anak murid Nabi Isa panggil Nabi Isa, dalam Bible bahasa Melayu dia tulis wahai Tuhanku. Wahai Tuhanku. Yalah, dia orang dakwa Nabi Isa Tuhan. Tapi kalau buka dalam Bible bahasa Arab, berbeza pula. Dan Bible bahasa Arab sama dengan Bible bahasa Inggeris, iaitu anak murid Nabi Isa panggil Nabi Isa wahai guruku, ya muallimi. Tengok jahat tak jahat tangan-tangan pendeta Kristian. Dia nak betulkan juga akidah dia tu. Hatta dalam Bible yang sama dia boleh tukar jadi berbeza. Orang Melayu baca Bible Melayu, tak baca Bible Arab, Bible orang putih, dia akan faham, murid-murid Nabi Isa pun mengaku Nabi Isa Tuhan. Padahal antara hujah yang kuat yang dalam Bible sendiri yang menunjukkan Nabi Isa bukan Tuhan adalah anak murid Nabi Isa yang dinamakan sebagai Al-Hawariyun. Tidak ada satu teks pun dalam Bible yang menunjukkan anak murid Nabi Isa panggil Nabi Isa wahai Tuhanku. Sebaliknya cuma panggil wahai guruku. Menunjukkan bahawa anak murid Nabi Isa pun tak mengatakan Nabi Isa adalah Allah ataupun anak kepada Allah. Wal'iyazubillahi min zalik. Mustahil Allah bertempat, mustahil Tuhan beranak pinak. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan Nabi Isa AS akhir zaman nanti turun, dan antara tugas baginda mematahkan salib sebagaimana disebut dalam hadis Nabi. Masuk mematahkan salib iaitu menghancurkan agama Kristian. Kerana baginda sendiri yang diimani sebagai Tuhan oleh orang Kristian mendakwa saya bukan anak Tuhan, saya bukan Allah, saya adalah Rasul Allah. Jadi ucapan Nabi Isa sendiri menyebabkan penganut Kristian akhirnya di akhir zaman memeluk agama Islam beramai-ramai, kerana mereka sudah meyakini Tuhan mereka kononnya sendiri mengatakan bahawa beliau bukan Tuhan, sebaliknya hanya seorang Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dimaksudkan oleh Nabi dengan mematah-matahkan salib. Sebab kalau nak patahkan salib satu dunia ni banyak. Jenuh nak patah, kan? Itu pun ada orang Melayu kita, dia baca hadis tapi dia tak faham makna. Dia faham makna zahir. Lepas tu tak rujuk pada ulama, guna akal. Terkenal sekarang ni bin Ali ke apa namanya, dalam Facebook riuh pasal dia. Guna habis akal dia untuk tafsir Quran. Apa yang dia tak setuju dia setuju, apa yang dia rasa dia setuju dia setuju, yang dia tak setuju dia tolak mentah-mentah. Saya rasa dia ni orang jahil. Sebab ucapan dia tadi kalau dia sebut dalam keadaan sedar dan dia tahu boleh memurtadkan diri dia, dia sebut juga dia telah terkeluar dari agama Islam. Besar ucapan dia ni, sangat dahsyat. Apabila dia menafikan benda-benda yang telah diputuskan dengan nas yang jelas dari Al-Quran dan hadis, dan antara benda yang menyebabkan seorang murtad apabila dia menolak, dia tidak meyakini satu ketetapan yang telah sabit dengan dalil yang jelas. Sebagai contoh, hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran jelas menyatakan orang
yang tidak beriman kepada Allah mati dalam keadaan murtad ataupun tidak memeluk agama Islam, mereka akan kena ke Allah. Tapi sahabat kita bin Sa'ali tadi, dia kata, mana keadilan? Mana boleh? Takkan orang bukan Islam yang baik tiba-tiba hujung nasib dia kena ke? Takkan orang Islam yang jahat masuk syurga? Oh, ini tak betul. Nampak? Dia menggunakan akal dia, sedangkan nas itu datang jelas daripada Al-Quran dan juga hadis. Otak dia tu pun Allah yang bagi. Bila Allah bagi tahu satu perkara, Nabi bagi tahu satu perkara, dan bila kita teliti dalilnya itu bersumberkan berdalil yang kuat, yang pasti, hujahnya Al-Quran atau hadis yang mutawatir, maka ketika itu tidak boleh kita tolak. Kalau kita tolak, kadang-kadang kita tahu kita boleh murtad, kita tolak juga, kita telah keluar daripada agama Islam. Subhanallah. Jadi sahabat kita tadi dia kata Nabi Isa jenuh nak patah-patah salib. Dia kata ni tak betul ni. Nampak? Menolak satu hadis dengan kerana kefahaman dia tak diterima. Sepatutnya kalaulah hadis itu sahih, patutnya dia walaupun kefahaman dia tak diterima, dia kata mesti ada makna lain. Cuma saya tak faham apakah maksud tersebut. Rujuklah pada para ulama. Bahaya apabila semua orang menggunakan akal untuk menafsirkan Al-Quran dan juga hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita ada teks asal, ada bahasa asal, kita akan dapat mengetahui satu keadaan yang jelas. Kira berlaku kesilapan pun kita tahu dengan begitu jelas. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik, tuan-tuan betulkan ya, 99. Sesungguhnya aku akan mengelilingi pada malam ini ke atas 100 orang perempuan atau 99 orang perempuan. Sekalian mereka itu akan mendatangkan seorang penunggang kuda yang berperang pada jalan Allah. Kemudian berkata kawannya kepadanya, insya-Allah. Dan ia tiada berkata insya-Allah, maka tiada hamil daripada mereka itu melainkan seorang perempuan yang membawa sebahagian orang lelaki. Demi yang diri Muhammad, demi yang diri Muhammad dalam kuasanya, kalaulah ia berkata insya-Allah, tentulah berperang mereka itu pada jalan Allah Azza wa Jalla dengan menjadi penunggang-penunggang kuda sekaliannya. Subhanallah. Hadis ni tuan-tuan yang dirahmati Allah menceritakan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Pada satu hari Nabi Sulaiman kata, malam ni saya akan mendatangi seluruh isteri saya yang berjumlah 100 orang atau 99 orang. Mungkin atau di sini ketidakpastian perawi mana satu. Mana satu yang disebut oleh Nabi, ataupun mana satu yang disebut oleh Nabi Allah Sulaiman, sama ada 99 ataupun 100. Saya tak pasti kalimah atau ni sama ada perawi tak pasti, atau Nabi Sulaiman sendiri sebut saya akan malam ni 100 orang atau 99. Yang tu saya tak pasti, maafkan saya. Cuma hadis ini menunjukkan bahawa Nabi Sulaiman memiliki isteri yang ramai. Dan ini antara hujah yang sangat kuat untuk kita sebut pada sahabat-sahabat kita yang beragama Kristian, yang memandang serong kepada poligami dalam Islam, seakan-akan ini satu benda yang tak betul. Ini menunjukkan Islam ni agama yang mementingkan nafsu. Kita bagi tahu balik, buka balik Bible kamu. Cuba tengok balik sejarah hidup Nabi Allah Sulaiman. Nabi Sulaiman ada 100 orang isteri. Nabi kami cuma ada 9 je. Nabi Sulaiman pun Nabi kami. Menunjukkan syariat daripada dulu lagi, poligami ini adalah syariat para Nabi dan para Rasul. Dan diambil juga syariat daripada syariat dan juga diteruskan oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kita nak menyatakan satu perkara, hadis seperti ini banyak membantu. Kadang-kadang orang bukan Islam, dia faham, dia agama Kristian tapi dia tak mendalami Bible. Dia tak belajar tentang sejarah para Nabi dan para Rasul. Dia tahu nak kecam Nabi Muhammad je. Bila kita baca kisah seperti ini, akhirnya dia kaji balik, buka dalam Bible memang ada. Nabi-Nabi dulu berkahwin ramai, menunjukkan syariat poligami ni berdulu lagi. Pun begitulah Islam, walaupun orang lelaki boleh berpoligami, pun begitu kalau nak berpoligami kena adil. Kalau tidak haram. Rasa-rasa tak boleh adil, haram. Adil apa tuan-tuan? Rumah kena pusing betul-betul. Sehari rumah kawan tu isteri pertama, sehari juga isteri kedua. Tak boleh sehari rumah isteri pertama, 29 hari, 30 hari isteri kedua. Haram. Siapa yang buat begitu, dia telah melakukan perbuatan yang haram. Poligami dalam Islam dibenarkan, tetapi pun begitu, kata guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, asal perkahwinan bukan poligami. Antara hujah beliau, Nabi Allah Adam alaihissalam
ketika awal penciptaan manusia yang kalau nak fikir dengan akal, seeloknya ramai isteri sebab biar ramai anak, nak zuriat ramai. Orang tak ada lagi masa tu. Tiba-tiba isteri Nabi Adam seorang je, iaitu Sayyidatuna Hawa. Ini menunjukkan asal dalam Islam, kalau boleh pada kahwin seorang-seorang lah. Tapi kalau kita nak kahwin lebih, silakan, tak ada masalah. Dengan syarat kena berlaku adil dan kena mempunyai kecukupan wang dari segi nafkah dan sebagainya. Kahwin nak, tapi nafkah tak nak bagi ke isteri. Kahwin seronok, ikut sunnah. Nak mengikut keadilan dalam berpoligami, tak nak ikut. Maknanya ketika itu kita telah melakukan perbuatan yang haram. Dan isteri yang telah dizalimi dengan cara poligami ini, suami dia melakukan poligami tidak berdasarkan syariat, isteri boleh mengadu kepada qadi. Dan qadi boleh memaksa si suami untuk berlaku adil. Dan kalau tidak, maknanya qadi berhak untuk memutuskan perkahwinan tersebut. Sebab kalau isteri dizalimi dengan sebab poligami, dia sudah tidak sampai ke tahap asal. Dia tidak mencapai matlamat asal poligami. Kerana poligami, walaupun sebagaimana kata guru saya, bukanlah asal dalam Islam, bukanlah kita mesti berpoligami. Pun begitu, siapa nak poligami dibenarkan oleh syariat. Sebab ada orang kadang-kadang dia tak mampu dengan seorang, dia mesti lebih. Dan ada orang dia nak menyelamatkan beberapa wanita-wanita yang tak berkahwin. Maka tidak masalah nak poligami, tapi perlu kepada keadilan. Dalam hadis ni, Nabi Allah Sulaiman menyatakan, saya akan keliling malam ni saja 99 orang isteri atau 100 orang isteri. Saya akan bersama dengan setiap seorang tadi, dan setiap seorang tadi akan melahirkan anak, yang anak itu bila besar dia akan menjadi penunggang-penunggang kuda untuk berjuang fisabilillah. Dahsyat. Maknanya di sini kita dapat belajar niat satu benda kerana Allah. Niat satu perkara kerana Allah. Hatta dalam berhubungan kelamin pun kita niat kerana Allah. Moga-moga dapat anak yang soleh, moga-moga jadi anak tadi ulama besar untuk membawa perjuangan Islam. Akhirnya perbuatan yang asal tidak berpahala diniatkan kerana Allah, berpindah tahap posisi daripada tidak berpahala, tidak berdosa, naik taraf kepada perbuatan yang berpahala. Dan di sini juga menunjukkan betapa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan berupa perkara yang bercanggah dengan adat kepada para nabi dan para rasul. Kalau kita, tuan-tuan, ada 100 orang isteri, agak-agak mampu tak? Itu satu. Yang kedua, sempat ke? Satu malam sampai 100 orang. Kalau ikut dengan akal, kalau power sekali, saya boleh istilah begitu, kalau hebat sekalipun, antara maghrib lah, contoh kita start malam untuk maghrib lah, maghrib dalam jalan ke 10, kalau nak bersama dengan setiap seorang isteri, ya Tuhan, sempat ke? Kalau kita gagah sekalipun, mesti tak sempat. Tiba-tiba Nabi Sulaiman dalam hadis ini selesai 100 orang isteri ataupun 99 orang isteri tadi telah pun dibuat hubungan bersama dengan Nabi Allah Sulaiman AS ke semua mereka dalam satu malam. Di sini kita dapat belajar betapa para nabi dan para rasul diberikan kekuatan yang kadang-kadang luar biasa banding dengan orang lain. Sebab tu para nabi dan para rasul ni tak sama macam kita. Ketika dalam peristiwa peperangan Khandaq, bukankah para sahabat masa gali parit ada satu batu besar yang menghalang galian mereka, mereka nak pecahkan batu tu tak lepas. Orang yang gagah-gagah, Sayyidina Umar ada, pakat tak boleh. Akhirnya mengadu dengan Nabi. Nabi ketuk 3 kali je, persepai benda tu. 3 kali Nabi ketuk dengan cangkul, persepai. Nak menceritakan kegagahan para Nabi dan para Rasul. Gagahnya para Nabi dan para Rasul. Jadi Nabi Sulaiman, yang pertama gagah. Yang kedua, betapa Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang menjadikan ruang waktu yang kecil boleh diisi dengan ruang waktu, dengan perkara yang banyak. Yang ini termasuk dalam perkara yang bercanggah dengan adat. Benda-benda yang bercanggah dengan adat. Ikut biasa tak boleh ni, mustahil ni, mustahil secara adat. Namun tidak mustahil kalau dilihat dari segi kekuatan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga berlaku, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada di kalangan para ulama Islam. Contoh seorang tabi'in, seingat saya ataupun tabi'in, Al-Imam Mujahid. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Azkar menyatakan bahawa wali Allah yang bernama Imam Mujahid ini, di antara maghrib dengan isyak berjaya membaca Al-Quran khatam 30 juzuk. Cuba tuan-tuan fikir, maghrib dengan isyak khatam Quran 30 juzuk.
Bukan baca laju-laju, baca biasa, tapi khatam. Dan benda tu berlaku. Maknanya tak boleh terima. Benda waktu berapa setengah jam, sejam lah. Boleh 30 juzuk. Maknanya satu juzuk berapa sekarang seminit sejuzuk. Satu muka surat ia seminit. Tapi kalau satu juzuk kurang-kurangnya 15 minit. Tiba-tiba seluruh isi kandungan Al-Quran 30 juzuk dikhatamkan di antara Maghrib dan juga Isya'. Imam An-Nawawi merekodkan perkara ini dalam kitab Al-Azkar, dan sanad perkara ini adalah sahih. Memang orang yang menceritakan ini semua orang yang tidak penipu, memang ceritanya kuat, menyatakan bahawa ulama yang bernama Mujahid telah mengkhatamkan Al-Quran di antara Maghrib dan Isya' pada bulan Ramadan. Benda ini antara karamah yang Allah berikan, dan dalam peristiwa Nabi Sulaiman, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Allah Sulaiman AS, daripada waktu yang hanya sekadar satu malam, boleh untuk beliau bersama dengan seluruh isteri beliau yang berjumlah 100 orang atau 99 orang tersebut. Seterusnya dalam kisah ini, apabila Nabi Sulaiman sebut, saya akan bersama dengan isteri saya yang jumlah 99 orang atau 100 orang sebut pada malam ini, supaya semua anak-anak yang akan lahir, semua isteri saya akan melahirkan anak, dan setiap anak itu akan menjadi prajurit dalam membenarkan ataupun dalam membela agama Islam. Ada disebut sini sahabat Nabi Allah Sulaiman sebut insya-Allah. Cuma Nabi Sulaiman tak sebut insya-Allah. Akhirnya apa yang berlaku, tuan-tuan? Semua isteri seorang pun tak mengandung. Yang mengandung seorang, itu pun anak cacat, tuan-tuan. Sekerap orang saja. Sama ada mungkin sekerap begini atau sekerap begini, wallahu alam. Cuma hadis sebut setengah orang. Baby tak cukup sifat. Setengah je. Maknanya tak jadi orang jugalah. Nak perang macam mana setengah je? Maknanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nak menceritakan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam hadis ini, seakan-akan kita kata, macam mana Nabi Sulaiman, Nabi yang besar pun tak sebut insya-Allah. Kita buat benda-benda pun kita sebut insya-Allah. Nabi Sulaiman ni. Tak, tuan-tuan. Dalam menceritakan tentang para Nabi dan para Rasul, kita kena letak martabat mereka tinggi. Tak sama dengan kita. Jadi dalam hadis seperti ini, mungkin kita akan fikir Nabi Sulaiman macam tak nak sebut insya-Allah. Itu pemikiran yang jahat yang ada dalam benak kita, yang bersangka buruk dengan para Nabi. Mustahil para Nabi buat perkara tersebut, kerana mereka tidak langsung terfikir nak buat dosa, apatah lagi takabur kepada Allah Ta'ala. Bila dalam hadis seperti ini, para ulama menyatakan, Sayyiduna Allahumma salli ala Rasulillah, Nabi Allah Sulaiman AS tak dengar sahabat dia sebut insya-Allah. Akhirnya sahabat kata insya-Allah, cuma dia tak dengar. Menyebabkan dia tak sebut, pun begitu hatinya sangat yakin tidak akan berlaku sebarang perkara kalau tidak dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tidak dilafazkan dengan mulut, tapi dalam hati para nabi dan para rasul, akidah kita semua benda tak akan berlaku kalau tidak dengan izin Allah. Jadi bila Nabi Allah Sulaiman menyatakan semua isteri saya akan melahirkan anak, dan setiap anak itu akan menjadi prajurit, dalam jiwa hati sanubari Nabi Sulaiman, sekiranya diizinkan oleh Allah. Dan kenapa Nabi Sulaiman tak sebut secara lisan? Kerana baginda terlupa mungkin. Yang kedua mungkin kerana tak dengar apa yang sahabat beliau sebut, kerana tak jelas. Sahabat kata insya-Allah, Nabi Sulaiman tak dengar, menyebabkan beliau tidak sebut. Pun begitu, mustahil Nabi Sulaiman bercakap dengan rasa bongkak, kerana itu tidak sama sekali layak kepada para nabi dan juga para rasul. Para nabi dan para rasul ini sempurna segala-galanya. Dan yang paling sempurna adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dan para rasul, walaupun mereka sakit, sakit mereka tidak menjijikkan. Dan sakit mereka tidak menyebabkan penyakit itu tersebar ke orang lain. Sebab tu bila orang cerita pasal Nabi Allah Ayub, orang kata keluar ulat lah apalah, itu semua cerita Israiliyat. Cerita yang tak betul. Kerana perkara itu menjijikkan. Sedangkan tugas para Nabi dan para Rasul menghampiri orang ramai. Dan kalau sampai berulat badan, siapa yang nak datang dekat? Dan kalau tak ada orang datang dekat, macam mana sampaikan Islam? Jadi kerana itulah segala benda yang bercanggah dengan watak dan peribadi para Rasul, benda ini sebenarnya adalah rekaan daripada masyarakat Yahudi dan Kristian. Kerana mereka memang tidak memiliki perasaan hormat kepada para Nabi dan para Rasul alaihimussalatu wassalam. Kemudian Nabi bersabda, setelah mana yang berlaku, Nabi Sulaiman terlupa sebut kalimah insya-Allah. Walaupun hati baginda memang akan yakin semua benda tak akan berlaku kalau tidak dengan izin Allah. Nabi Muhammad menyatakan, kalaulah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam
menyebut kalimah insya-Allah, maka yang akan berlaku adalah semua isteri baginda yang digauli pada malam tersebut akan melahirkan anak lelaki yang akan berjuang fi sabilillah sebagai penunggang-penunggang kuda yang tangkas, prajurit di dalam peperangan. Mai Nabi tahu sebab wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kita dapat belajar takdir tu ada dua jenis. Ada takdir yang namanya takdir muallaq, ada takdir namanya takdir mubram. Apa dia takdir muallaq? Saya tanya guru saya Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, takdir muallaq adalah tertulis di Lauh Mahfuz, sekiranya seseorang buat perkara sekian, dia akan dapat perkara sekian. Sekiranya dia tidak buat, maka yang berlaku sekian. Maknanya apa yang ditulis di Lauh Mahfuz bersifat tergantung kepada apa yang bakal kita buat. Adapun takdir mubram ditulis dengan secara jelas tanpa dikaitkan satu benda. Contoh, katakan di dalam takdir kita, katakan Hairul Nizam bin Mahusin akan meninggal dunia pada sudah takut nak sebut tu kan, pada waktu yang sekian. Contoh kan, tak dinyatakan tahu sebab saya tak tahu. Jadi kalau saya berdoa minta panjang umur ke apa ke, saya akan tetap mati tarikh tu juga, kerana ditulis di Lauh Mahfuz saya mati pada tarikh sekian kelas. Tidak boleh nyatakan Hairul Nizam sekiranya dia pernah memberikan sedekah sebanyak RM1,000, dia akan mati pada tahun sekian. Namun kalau dia tak bagi sedekah sebanyak itu, dia akan mati pada tahun sekian. Jadi kalau takdir seperti itu namanya muallaq. Tapi kalau takdir mubram, takdir yang tidak dikaitkan benda lain, orang itu akan mati tarikh sekian. Gitu aja contoh. Maka itu namanya takdir mubram yang tidak akan berubah sama sekali. Walaupun pada takdir muallaq macam tak jelas, tak pasti mana satu yang bakal berlaku, itu pada sisi kita selaku makhluk. Namun di sisi Allah semua takdir adalah mubram. Semua takdir pasti, kerana Allah tidak ada benda yang tidak Allah Ta'ala tahu. Walaupun tertulis di Lauh Mahfuz orang ni akan mati pada tarikh sekian, kalau dia bagi sedekah sebanyak sekian. Namun kalau dia tak bagi sedekah, dia akan mati lebih awal. Walaupun tertulis di Lauh Mahfuz begitu, namun Allah tahu apa yang bakal berlaku. Maknanya tak pasti itu pada malaikat juga pada kita. Namun pada Allah tidak ada benda yang tidak pasti. Jadi dalam hadis yang ke-131 ini, kita dapat tahu tertulis di Lauh Mahfuz bahawa sekiranya Nabi Sulaiman yang menggauli isterinya 100 orang atau 99 orang itu mengatakan insya-Allah dengan lisannya, maka akan lahirlah semua isteri beliau. Akan melahirkan anaklah, semua isteri beliau akan melahirkan anak. Namun sekiranya Nabi Sulaiman tidak mengucapkan insya-Allah dengan lisan beliau, tidak akan lahir walau seorang, melainkan hanya seorang isteri pun lahir, itu pun adalah setengah manusia saja. Kenapa? Sebab Nabi kata kalaulah Nabi Sulaiman menyatakan insya-Allah, akan lahirlah semua anak-anaknya. Pun begitu di sisi pada pengetahuan ilmu Allah, memang Nabi Allah Sulaiman tidak akan mengucapkan insya-Allah. Jadi tuan-tuan, takdir kita ada dua. Takdir muallaq dan juga takdir mubram. Yang boleh berubah dengan sebab doa, takdir muallaq. Yang boleh berubah dengan sebab amal kebaikan adalah takdir muallaq. Kalau takdir kita tu kebetulannya dalam satu isu itu takdir mubram yang sudah pasti, maka Allah tidak akan mungkir pada janjinya. Kalau ditulis kita akan hidup sebagai orang miskin sampai mati, usahalah macam mana pun, bagilah sedekah, doalah macam mana pun, akan tetap miskin juga sampai mati. Tapi kalau Allah takdirkan kamu akan jadi miskin kalau kamu tak sembahyang 1000 rakaat, tapi kalau kamu berjaya sembahyang 1000 rakaat, kamu akan jadi orang kaya. Kebetulan kalau kita sembahyang 1000 rakaat, kayalah kita. Kalau tidak, tak kayalah kita. Maknanya kadang-kadang takdir itu muallaq, kadang-kadang takdir itu adalah mubram. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berkenaan dengan nabi-nabi perlu kita ambil perhatian, kerana kadang-kadang ada orang cepat untuk bersangka tidak elok kepada para nabi. Dengan orang Islam yang lain pun kita kena bersangka baik, apatah lagi dengan para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Jadi pesan guru saya Fadilatul Syekh Jamal bin Faruq Ad-Daqqaq, apabila kita mendapati dalam hadis sebarang cerita berkenaan dengan nabi-nabi yang cerita itu seakan-akan tidak sesuai bagi para nabi, cuma cerita itu cerita betul, contohnya ada juga kalau Sahih Bukhari dan sebagainya, maka janganlah kita berburuk sangka dengan para nabi. Kita meletakkan jiwa kita, ada makna lain ni,
Ada dia punya penjelasan ni. Cuma apa penjelasannya saya tak tahu. Bila tak tahu, rujuklah kepada para ulama untuk kita tahu apa cerita di sebalik sebut. Yang mana kefahaman itu adalah kefahaman yang baik. Contohlah Allah telah sebut, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Sesungguhnya Zulaikha, sesungguhnya dia iaitu Zulaikha telah begitu ingin kepada beliau iaitu Nabi Allah Yusuf, dan baginda juga ingin kepada Zulaikha, kalaulah tidak kerana ayat-ayat kebesaran Tuhannya. Apa yang kita faham? Nabi Yusuf pun sebenarnya teringin juga nak buat jahat tu, cuma teringat ke Allah Ta'ala terus tak jadi. Tapi dalam hati tu still ada jugalah. Itu cara kita fikir. Kita telah bersangka buruk dengan para Nabi, kerana para Nabi jangankan buat maksiat, terfikir nak buat maksiat pun sama sekali mereka tidak akan lakukan. Kerana mereka ni dijaga oleh Allah, maksum daripada sebarang maksiat. Jadi macam mana cara kita faham ayat ni? Para ulama kata mungkin masuk ayat ni walaqad hammat bih. Nabi Sulaiman, Nabi Sayyidatuna Zulaikha betul-betul nak dengan Nabi Yusuf, iaitu nak buat benda tak elok. Wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih, dan Nabi Yusuf juga mahu melakukan maksiat dengan Sayyidatuna Zulaikha kalaulah baginda tidak melihat tanda kekuasaan Allah. Kalau Nabi Yusuf ni bukan jenis orang yang takut Allah, beliau akan buat maksiat. Tapi oleh kerana baginda adalah seorang yang takutkan Allah, maka baginda langsung tak terfikir nak buat maksiat dengan Sayyidatuna Zulaikha. Nampak cara kefahaman? Ada ulama faham maksud sesungguhnya beliau iaitu Zulaikha mahukan Yusuf, iaitu mahu melakukan perbuatan tersebut. Wa hamma biha, Nabi Yusuf juga mahu terhadap Zulaikha, bukan mahu berzina tapi mahu pukul Zulaikha. Awak nak ajak saya buat maksiat? Setelah didesak, Nabi Yusuf mahu memukul Zulaikha supaya demi mengelakkan untuk berlaku perzinaan tersebut. Nak juga tapi bukan nak buat jahat, nak pukul. Jadi ini tidak menunjukkan makna yang tidak molek bagi para Nabi. Sebab para Nabi nak menjaga diri mereka sampai terpaksa mungkin memukul, supaya Zulaikha tak berani nak melakukan maksiat dan menggoda Nabi Allah Yusuf. Tapi kalaulah tidak kerana melihat tanda kebesaran Allah, nescaya Nabi Yusuf akan pukul Zulaikha. Tapi Allah Ta'ala ilhamkan jangan pukul. Sebab bila pukul dia akan berhadapan. Bila berhadapan nanti orang datang, Nabi Yusuf sedang mungkin ke atas nak gaya tu orang tapi sebaliknya lari supaya dia akan dikejar. Bila dikejar, ditarik baju belakang, bukti Nabi Yusuf tidak terlibat sama sekali dalam usaha untuk menggoda Sayyidatuna Zulaikha. Nampak? Cara kefahaman para ulama itulah yang perlu kita pelajari supaya kita ada perasaan yang baik, sangka dengan para Nabi dan para Rasul alaihimussalatu wassalam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekarang pukul 11.30. Saya cadang kita berhenti 15 minit. Seterusnya insya-Allah kita akan sambung balik sampai dalam pukul, saya tak pasti, dalam pukul 12.30 begitu insya-Allah. Kemudian selepas zuhur kita akan sambung lagi hadis yang seterusnya insya-Allah sampailah pukul 3.30 ataupun pukul 3. Takat yang tuan-tuan laratlah. Mana yang larat, saya akan terus larat. Hatta kalau tuan-tuan tak ada pun saya akan terus membaca hadis-hadis ini ke hadapan jin-jin Islam yang insya-Allah ramai dalam masjid ni biiznillah subhanahu wa taala. Jadi kita tangguh sebentar, sekitar 15 minit, kemudian kita akan sambung semula untuk membaca hadis yang seterusnya. Silakan akhi. Macam mana? Kalau ikut riwayatnya, okey, soalan yang baik. Antara Nabi Yusuf dan juga Sayyidatuna Zulaikha, kenapa saya sebut Sayyidatuna? Sebab akhirnya Zulaikha meluk agama Islam. Adakah selepas itu mereka berkahwin? Sebahagian riwayat menyatakan ya. Ada riwayat menyatakan ya, iaitu kerana Allah Ta'ala pernah mendatangkan mimpi kepada Zulaikha akan wajah Nabi Yusuf sebelum Zulaikha kenal Nabi Yusuf. Dalam mimpi tersebut dinyatakan itulah suami beliau. Tapi akhirnya beliau kahwin dengan orang lain. Ini bukan suami aku yang kulihat dalam mimpi. Tapi takdirnya selepas Nabi Allah Yusuf dibawa ke rumah dan menjadi anak angkat kepada suami Zulaikha, Zulaikha tengok, inilah suamiku yang kulihat dalam mimpi. Dan akhirnya beliau pun tertarik dengan Nabi Yusuf, menggoda Nabi Yusuf sebagainya. Namun pada akhir
kisahnya Nabi Yusuf AS akhirnya berkahwin dengan Sayyidatuna Zulaikha. Ada riwayat menyatakan akhirnya berkahwin. Wallahu ta'ala a'lam. Saya amanah tak tahu sejauh mana kekuatan riwayat tersebut, sama ada ianya kuat, sahih ataupun sebagainya, wallahu a'lam. Tapi saya pernah terdengar, antaranya disebut oleh guru saya sendiri Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, bahawa akhirnya Zulaikha telah berkahwin dengan Nabi Yusuf. Dan ketika berkahwin, ketika mana Sayyidatuna Zulaikha mula merasai kelazatan iman, walau lepas berkahwin, semayang aja. Akhirnya Nabi Yusuf tarik Sayyidatuna Zulaikha untuk bersama. Terkoyaklah baju Zulaikha yang nak semayang je. Maka terkoyaklah baju Zulaikha ketika tu Jibril datang. Sama. Hari tu baju Nabi Yusuf terkoyak, sekarang baju Zulaikha pula terkoyak. Mereka tapi perhubungan itu sudah menjadi halal kerana mereka adalah suami isteri ketika itu. Nak menunjukkan betapa manusia yang dia apabila sudah dekat dalam jiwa ni cinta kepada Allah, kadang-kadang dia tak nak dah dengan makhluk. Sampai begitu sekali dalam keadaan Nabi Yusuf adalah seorang yang begitu perawan, begitu menarik, sampai terpotong habis jari perempuan-perempuan lain kerana melihat ketampanan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dan mereka pun buat taktik tu sebab nak tengok muka Nabi Yusuf sebenarnya. Mereka kata, betul ke awak tergoda dengan anak angkat awak? Ke awak ni memang gila dengan orang? Ada dengan anak angkat sendiri pun awak teringin. Kalau betul dia tu handsome sangat, cuba tunjukkan kami, nak tengok sikit. Padahal mereka memang nak tengok. Akhirnya dia tengok terpana dengan ketampanan Nabi Allah Yusuf, terpotong jari mereka. Kata para ulama, kalaulah wanita-wanita itu melihat pula wajah Rasulullah, bukan terpotong jari, terputus hati mereka kerana dahsyatnya kecantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu Allah menudung Nabi ini dengan perasaan haibah supaya orang lain tidak memandang wajah Nabi. Sebab tu para sahabat tak pandang wajah Nabi, pandang gitu-gitu je. Tidak tenung wajah Nabi. Sebab kalaulah dibuka kehaibatan Nabi itu, menyebabkan akhirnya para sahabat melihat kecantikan Nabi semata-mata, para sahabat tak akan buat benda lain, akan terpandang, dan mungkin ada yang bunuh diri kerana begitu asyik dengan kecantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah tudung kecantikan Nabi dengan haibah, menyebabkan para sahabat tak berani nak pandang. Pun begitu mereka menyedari betapa kacaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara apa yang pernah disebut oleh para ulama yang menyatakan antara Nabi Yusuf, walaupun baginda seorang yang begitu menawan, namun Nabi Muhammad jauh lebih menawan berbanding dengan Nabi Allah Yusuf alaihi wa ala rasulina salatu wassalam. Kita berhenti setakat ini dahulu insya-Allah. Lebih kurang dalam pukul 11.50 nanti kita masuk balik. Tuan-tuan nak berehat, nak ambil wuduk ke, nak jalan-jalan sekejap ke, insya-Allah. Kemudian pukul 11.50 kita sambung balik sampai sekitar dalam pukul 12.30. Kemudian kita berhenti, dan selepas zuhur nanti kita akan sambung semula sampai sekitar dalam pukul 3 ke 3.30. Takat mana hadis yang kita dapat untuk kita baca pada hari ini. Moga-moga satu hari nanti kita akan khatamkan kitab ini biiznillah subhanahu wa ta'ala. Kita tangguh sama-sama dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.